Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan kuasi steady flow. Kita fokus kepada kes 6 iaitu horizontal cylinder tank. So, yang dimaksudkan horizontal cylinder tank ialah kita ada satu tank berbentuk bulat ini tetapi dalam keadaan melintang. Okay, ini akan menyebabkan permukaan air akan berada seperti ini. Okay, oleh itu, apa yang berlaku di sini, kita dapati bahawa permukaan air, kita kata keluasan permukaan air di sini semakin berkurang apabila aras air semakin berkurang. Itu satu. Satu lagi yang kita perlu faham bila keadaan yang menggunakan bentuk bulatan ni, ia akan menyebabkan kita perlu berhati-hati sama ada apabila air berada di atas ini atau air berada di bawah ini, adakah kita perlu untuk membuat pengiraan lain atau kita boleh menggunakan rumus yang asal. Okey, yang itu juga kita akan tengok dalam soalan ini. Okey, katakan kita ada sebuah tangki silinder seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah, panjangnya 3 meter, diameter dia 1.8 dan kita ada orifice. So orifice di sini bermaksud adalah satu lubang di sini atau kepala pipe atau sebagainya. Diberi diameter 0.02 meter dan CD sama dengan 0.6. Okey, pertama sekali kita cuba dapatkan hubungan di antara jejari dan juga apa-apa parameter yang lain. Kerana apa? Kerana kita perlu untuk mengira keluasan permukaan. Yang saya katakan tadi, kita perlu untuk mengira keluasan ini. Okey, dan keluasan ini sebenarnya berkait rapat dengan jejari. Jadi kita cuba untuk buat satu keadaan. Okey, selalunya kita kata pada kedudukan tengah-tengah di sini adalah diameter. Ia sama dengan 2R. Maksudnya 2 kali jejari. Dan telah menjadi sifat bulatan, maknanya sekiranya kita melukis apa-apa jarak daripada titik tengah bulatan, ia adalah jejari. Maksudnya ini juga jejari dan ini adalah juga jejari. Dan ini juga adalah jejari. Okay. Tetapi walaupun di dalam bentuk bulatan, dominannya adalah jejari, aras air tidak sama dengan jejari. Okay. Cuma secara tidak sengaja sekiranya air berada di tengah sini, okay, kedudukannya, ketinggian dia adalah jejari. Tetapi kalau dia semakin ke bawah, ia bukanlah jejari. Jadi katakan kita ada air setinggi ini sahaja. Kita ada air setinggi ini sahaja. Oleh itu kita katakan kita ada satu jarak di sini yang ditandakan dengan B. Oleh itu ketinggian ini kita anggap sama dengan H dan ketinggian ini kita boleh buat satu formula matematik R tolak H. So maknanya kita tahu total panjang ini adalah R. So kita tolak H di sini. So kita dapat R tolak H di bahagian atas. Okey, sekarang ni kita kata tujuan kita adalah untuk mencari permukaan cecair. Maksudnya kerana apa? Yang saya katakan tadi, kita perlu cari jarak ini. Kita darabkan dengan 3, kita akan dapat luas permukaan. Okey, yang ini saya rasa pelajar masih ingat lagi semalam. Idea kita adalah Q1 sama dengan Q2. So maksudnya rumus kita kat sini Q1 sama dengan Q2. So kita ada A1V1 sama dengan A2V2. Jadi kita kata A1 di sini mestilah permukaan pada inlet. So macam mana nak mencari permukaan? Kita kena darab panjang ini. So kita darabkan dengan panjang ini. So panjang ini kita tahu 3, tetapi panjang ini akan berubah-ubah apabila aras air semakin berkurangan. Okey, jadi apa yang kita boleh buat sekarang ni, daripada segitiga yang kita ada di sini, kita boleh dapat. Kita katakan kat sini adalah hipotenus. Oleh itu R kuasa 2 sama juga dengan B kuasa 2 dicampurkan dengan R tolak H kuasa 2. So ini yang kita tulis di sini. So R kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur R tolak H kuasa 2. Kita boleh kembangkan dan kita boleh dapat nilai ini. Dan
Oleh kerana di sini B kuasa 2, so kalau kita ubah B sama dengan punca kuasa 2RH tolak H kuasa 2. Dan oleh kerana panjang permukaan adalah 2B, oleh itu kita boleh menulis 2B sama dengan 2 punca kuasa 2RH tolak H kuasa 2. Okey, so kemudian daripada soalan diberitahu bahawa nilai R sama dengan 0.9. So ini ada dalam soalan diberi diameter 1.8. So kita oleh kerana kita menggunakan jari, so kita tulis R sama dengan 0.9 meter. Oleh itu kita masukkan nilai jari di dalam equation, kita boleh dapat equation 2B sama dengan 2 punca kuasa 1.8 H tolak H kuasa 2. Okey, sekarang ni kita perlu mengira apakah masa yang dialir keluar, apakah masa air dialir keluar daripada tangki. So kita menggunakan adik asal Q in sama dengan Q out, dan kita tahu Q in sama dengan A1V1, Q out sama dengan A2V2, dan A1 di sini kita akan gunakan permukaan luas permukaan air. Okay, luas permukaan air kita kata sama juga dengan 3 didarab 2B. Dan had laju air yang keluar pada inlet di sini, kita kata kita boleh tulis sebagai dH dt. Dan untuk out, A di sini adalah kita kata cross sectional air, cross sectional pipe pada outlet, dan VP di sini adalah equation air yang keluar daripada outlet pipe. So yang ini saya rasa dah mudah. Saya harap pelajar boleh buat bernoulih equation dan akhirnya kita akan dapat 2GH. Tetapi oleh kerana pipe kita ada minor loss, so kita akan tukar penulisan dia kepada CD square root 2GH. Okay, itu yang kita ada CD 2GH di sini. So kemudian kita boleh selesaikan perkara ini. So maknanya pelajar pun faham, kita kumpulkan H dan juga DH di sini dan kita bawa semua sekali DT dan semua sekali nombor ke sebelah kanan. Okay, jadi apa yang kita dapat di sini ialah kita boleh rearrange equation itu menjadi ini. Dan kemudian apa yang boleh kita buat, kita perlu menghilangkan nilai differential form di sini. DH dt itu kita perlu hilangkan. Bagaimana untuk kita hilangkan? Kita kena buat kameran. So andai kata kalau kita buat kameran, okay, seperti yang ditunjukkan di sini, kita masukkan limit dia 0 hingga 0.9 ataupun 0.9 hingga 0, kita boleh dapat nilai T sama dengan 7,477 saat. So ini adalah masa yang diperlukan untuk air dialir keluar daripada permukaan dia separuh, permukaan air berada di tengah-tengah tangki sehinggalah air habis daripada dalam tangki. Okay. Kenapa kita ambil limit 0.9 hingga 0? Kerana di dalam gambar rajah menyatakan bahawa air adalah berada separuh penuh di sini. Oleh itu kita anggap ketinggian ini adalah 0.9 dan kedudukan ini adalah 0 kerana diameter dia adalah 1.8 meter. Okey, kemudian kita akan cuba lihat perbincangan, iaitu sekiranya paras air di atas garisan tengah, maknanya andai kata air berada di sini, adakah kita boleh menggunakan rumus yang sama untuk menyelesaikan masalah? So, kita akan buat perkara yang sama dengan anggapan bahawa air berada di sini. Okay, oleh itu ketinggian ini katakan adalah H dan ketinggian ini kita katakan sama juga dengan H tolak R. Kerana apa? Kerana jarak ini adalah jejari R. Okay. So kemudian kita boleh buat, kita kata E kuasa 2, maknanya nilai ini kuasa 2 sama juga dengan R kuasa 2 ditolakkan dengan H tolak R kuasa 2 dan akhirnya kita boleh selesaikan menjadi E kuasa 2 sama juga dengan 2RH tolak H kuasa 2 sama. Dan nilai ini kalau kita lihat pada penyelesaian yang sebelum ini,
iaitu nilai ini B, kita kata sama sahaja, B sama dengan 2RH tolak H kuasa 2. Yang ini B kuasa 2. 2RH tolak H kuasa 2. Jadi kalau kita tengok di sini E kuasa 2. Kalau kita tengok di sini E kuasa 2 sama dengan 2RH tolak H kuasa 2. Oleh itu, kita katakan oleh kerana ia menghasilkan nilai yang sama, memadai untuk kita menggunakan rumus ini sahaja di peringkat awal. Rumus ini sahaja. Okey, rumus ini sahaja untuk menyelesaikan kedua-dua keadaan, iaitu sekiranya air berada di paras lebih rendah daripada titik tengah atau air berada di atas titik tengah sesebuah horizontal cylinder tank. Okay, yang ini yang dimaksudkan di dalam discussion ini.